Fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsiran ayat 188. Larangan memakan harta orang lain secara tidak sebenar. Di bawah bayangan pembicaraan ibadat puasa dan pembicaraan menahan diri dari makan dan minum, dikemukakan pula satu amaran dari jenis makan yang lain, iaitu makan harta orang lain secara yang tidak sebenar dengan perantaraan berguam di hadapan hakim-hakim berdasarkan penipuan bukti-bukti dan fakta-fakta, dan memutarbelitkan perkataan dan alasan ini menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman mengikut alasan yang ternampak kepadanya, sedangkan hakikatnya sebenar bukan seperti yang ternampak kepadanya. Amaran ini dikemukakan selepas menyebut batas-batas Allah dan menyeru bertakwa kepadanya, supaya amaran ini dibayangi suasana takut yang mencegahkan seseorang dari melanggar larangan-larangan Allah. Dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara yang tidak sebenar, dan janganlah kamu membawa kes-kes harta itu kepada hakim-hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kamu mengetahui. Ayat 188. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini telah menyebut, ujar Ali Ibnu Ali Abu Taihah Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, ayat ini mengenai seorang yang menanggung hak harta orang lain tetapi tidak ada bukti atau kesaksian yang terang yang boleh disabitkan ke atasnya, lalu dia ingkarkan hak harta itu dan dengan berguam di hadapan hakim-hakim, sedangkan dia tahu bahawa dia tidak sebenarnya menanggung hak harta itu, dan sedar bahawa dia berdosa memakan harta haram. Demikian juga diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Ikramah Al-Hasan, Qatadah As-Sudi, Muqatil Ibnu Hayyan, dan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Mereka berkata, janganlah engkau berguam sedangkan engkau tahu bahawa engkaulah pihak yang zalim. Tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, aku hanya seorang manusia dan aku hanya didatangi oleh orang-orang yang berguam, dan mungkin setengah kamu lebih pintar mengeluarkan hujahnya dari setengah orang yang lain. Lalu aku menjatuhkan hukuman yang memberikan kemenangan kepadanya. Oleh itu sesiapa yang aku telah jatuhkan hukuman yang memberi kemenangan kepadanya yang merugikan hak seseorang Muslim, maka sesungguhnya itulah sepotong api neraka. Maka hendaklah ia tanggungkannya atau meninggalkannya. Hukum hakim tidak dapati menghalalkan yang haram dan tidak dapat mengharamkan yang halal. Demikianlah Al-Quran meninggalkan mereka kepada hakikat yang sebenar yang diketahui oleh mereka sendiri dan dakwaan mereka. Hukuman hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak dapat mengharamkan yang halal. Hukuman itu hanya memberi kuat kuasanya pada lahir sahaja, sedangkan dosanya yang dibebankan ke atas orang yang membuat penipuan itu.
Dan demikianlah juga Al-Quran menghubungkan urusan guaman dan urusan harta itu dengan semangat takwa kepada Allah, sebagaimana ia telah hubungkan dengannya dalam peraturan qisas, peraturan wasiat dan peraturan puasa. Semuanya itu merupakan bahagian-bahagian yang sepadu dan selaras dengan dalam tubuh sistem hidup ilahi yang sempurna. Semuanya diikat pada simpulan tali takwa yang mengikatkan seluruh bahagian sistem hidup itu. Oleh sebab itulah, sistem hidup ilahi merupakan satu unit yang tidak bercerai-berai dan berbelah bagi. Ia menjadikan perbuatan meninggalkan sebahagian dari bahagian sistem itu dan mengamalkan sebahagiannya sahaja sebagai perbuatan percaya kepada sebahagian dari kitab Allah dan mengingkari sebahagian yang lain. Pada akhirnya, ia akan berakhir kepada kekufuran yang total. Wal'auzubillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.